Okey. Sekarang saya kenalkan diri saya sikit lah. Okey. Nama saya Soeb. Saya Bawi. Okey. Saya alhamdulillah baru saya pun daripada bawah CJ UTM, diploma penilaian, sarjana muda usaha harta tanah, dan ada master tentang pentadbiran dan pembangunan tanah. Semua dari tanah. Saya kita satu hari masuk tanah ke. Jadi kita pun tentang bincang tanah. Dan saya selesaikan, saya punya umur saya 45 tahun, saya belajar buat PhD di UTHM dalam bidang pengurusan harta tanah dan facilities. Harta tanah dan facilities. Dan saya pencen umur saya 56 tahun. Lepas pencen saya belajar lagi. La ilaha illallah. Kenapa ni? Pembelajaran sepanjang hayat ke? Kan? Saya ambil saya punya PhD yang dari segi pentadbiran dengan dan tu saya mendapat Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan DBA daripada Asia University. Dan baru je habis ni. Baru 2-3 bulan ni habis. Dan saya habiskan saya punya first PhD yang di UTHM 3 tahun setengah. Yang kedua saya habiskan dalam tempoh 2 tahun 4 bulan. Dan insyaAllah pada bulan depan bulan depan baru dapat kelulusan minggu ni. Minggu depan bulan depan saya akan convocation. Ini second PhD saya lah. Maknanya bukanlah nak kata saya hebat, sangat biasa-biasa je. Tapi kita boleh buat, kan? Kita boleh buat, kan? Orang macam mana nak satu PhD pun tak selesai-selesai. Ni dah buat 2 PhD, tapi dekat 60 tahun dah. Tapi boleh buat, maksudnya nak keadaan apa kita boleh buat. Ni buat rasa pencen, kenapa ada kepentingan? Saya bukan pensyarah pun, tapi nak menunjukkan kepada kita semua, wahai kawan-kawan sekalian, kita boleh buat. Kalau nak, kita boleh buat. Boleh? Okey. Okey, seterusnya kita pergi topik kita yang pertama. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Dah tak sabar-sabar lah. Ni dari mana tadi ni? Saya? Cik lah. PKJ. PKJ ni Kajang Kajang kita. Biasalah. Kenalkan sikit, Kajang. Nama, jawatan, berapa tahun kerja? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya Muhammad Fauzi bin Sartani, tugas sebagai penolong pegawai penilaian di Majlis Perbandaran Kajang. Okey, sedikit sebanyak tujuan untuk datanglah sebenarnya untuk mempelajari je lah, untuk tahu bagaimana. Sebab kami di bidang penilaian tunggakan ni ada satu bahagian lain, iaitu bahagian hasil yang memuaskan tunggakan. So kita cuma nak share je lah, ada apa-apa input ataupun apa ni pengetahuan yang ada di sini saya akan bawa lah ke majlis. Orang penilaian ada dalam bilik hasil? Tak ada, kami tak ada. Cuma kewangan? Tak ada, cuma dia ada konflik pada peringkat, ada peringkat di satu peringkat dulu kami disuruh buat tunggakan oleh TYDP lah masa tu. Tapi di hasil pun ada orang yang membuat tunggakan juga. So benda tu dia tak sama. Tapi yang sebenar-benarnya dia punya yang unit yang sebenarnya adalah unit hasil lah untuk menguruskan tunggakan tu. Kami ni cuma membantu, cuma macam tu je lah, membantu dari segi untuk bagaimana untuk data. Sebab data tu benda penilaian tu. Cuma untuk urusan pergi penyitaan ataupun pergi untuk ambil tunggakan tu bagi hasil. Itulah sedikit sebanyak di PKJ lah. Di tempat lain mungkin berbeza lah kot. Mungkin satu masa pulang balik nanti boleh buat lah. InsyaAllah saya cuba apa yang dibelajar hari ni lah. Okey. Terima kasih banyak. Okey, tahniah. Kajang pun antara aktiviti yang pertama di Selangor telah lulus penilaian semula. Itu bukan sikit orang. Tadi dari keluarga daripada Perak first baru lulus penilaian semula. Dan kemudian habis kalau kena ada baru je meninggal, dia pegawai penilaian tangkap. Dia pencet, tak lama dia meninggal. Okey, jika sumber pendapatan negara tidak mencukupi, negara perlu memungut cukai daripada rakyat untuk membiayai kepentingan umum. Okey, juga pandangan Imam Yusuf mengatakan bahawa jelaskan negara boleh menaikkan dan turunkan kadar mengikut kemampuan rakyat. Okey, menjunjung tinggi norma nilai-nilai hukum yang ditompang oleh penguasaan teknologi dan beradab dan juga ilmu, iman dan ilmu. Dalam ini pula mengatakan masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam dan Nabi Islam pada masa itu merupakan kota Madinah yang betul hebat. Okey, ini dia Madinah yang berarti bandar yang tempat manusia berkumpul. Madani disertai dengan perkataan tamadun. Orang ada bos. Orang tak tahu, kita tak dapat. Apa ciri-ciri dia?
Antaranya menjunjung tinggi nilai norma hukum yang disokong oleh iman dan teknologi, mempunyai peradaban yang tinggi, mengutamakan kesamarataan dan keterbukaan, kebebasan awam yang terbuka luas, dan juga bagi negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan awam dan sebagainya. Okey, betul ni. Ni nak jadi pemimpin madani jangan. Nak jadi pemimpin madani. Pemimpin yang mampu memimpin masyarakat majmuk berbagai agama dan kaum, adil, kebebasan beragama dikawal oleh kepada Allah SWT, menunaikan amanah. Walaupun Nabi dia tawarkan harta dan sebagainya, tapi tetap istiqamah dalam pegangan agama. Okey, ni dia masyarakat madani lah, masyarakat yang beradab, menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan inilah tahu hukum Islam, hukum iman, ada hukum madani. Apa tahu tak hukum madani? Ada hukum madani. Baru tahu baru ada hukum madani punya. Jadi kita biasanya kita pernah biasa ayat-ayat tu, kemampanan, kesejahteraan, kan, daya cipta, hormat, keyakinan dan Islam. So juga dah kanan lagi coba kan. Peti besar sikit 1 jam. 1 jam RM30 kan. Okey. Dalam aspek percukaian ni kan, kita kena lihat apakah kepentingan kan cukai taksiran. Apa kepentingan cukai taksiran? Kan, ni dia antaranya. Yang pertama, nak biayai projek. Nak biayai projek. Kan, duit yang kita dapat daripada orang ramai, garansi je dekat majlis, garansi je dekat bilik. Jangan pulangkan balik, kembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk pembinaan jalan, parit, longkang, kemudahan, landscape dan juga jalan dan sebagainya. Kan, taman kanak-kanak. Mana ada jabatan yang buat taman kanak-kanak? Majlis yang buat. Kan, mana yang jabatan-jabatan lain yang lampu jalan kena bayar? Majlis lah. Jadi nak kita pergi pulangkan balik duit rumah tadi. Kan, ada setengah kawasan kampung baru, cukai dia banyak dalam 20-40 ribu je. Dewan 400 ribu. Buat satu dewan ni 400 ribu. Kan, rumah dia tu dari 10 rumah je, ada 20 rumah je katakan. Tak tolak tanah kosong. Buat parit je 20 ribu. Kan, buat jalan 30 ribu. Cukai dia kan 3 ribu je. Tapi bukan itu sebenarnya. Kan ni kerajaan memang nak membantu rakyat melalui kereta-kereta atau rupiah. Okey. Kemudian dia tadi kepentingan tadi buat infra, pembersihan dan keindahan. Pembersihan secara berjalan, bersih longkang sebagainya. Tuan-tuan perasan tak kan, kalau di sampah disuasakan tak? Sampah disuasakan. Okay. Kalau di Perak, Hamdan mana? Ada syarikat apa sekarang? SWM kan? Bukan SWM, dia ada utara je. Untuk makluman tuan-tuan, kalau di Selangor ni, dalam fora dan sebagainya, pensuasaan bagi tujuan sisa kerja ni, hakikatnya nampaknya tak ada apa-apa, okey bagus. Hakikatnya adalah kos dia 30%. 30% hasil kita kena bayar ni saja. Nak bayar kontraktor ni. Itu kena bayar 100% mungkin. Adakah hasil kita dapat 100%? Kalau hasil kita 10 juta, 3 juta bayar untuk urusan ni saja. Kan? Kita kena kat sempat tip-top, first class payment, tak first class. Kan? Tengahkan 20%, 30% setahun biasa. Kan? Jadi daripada ni kita kena 2.9 juta setahun. 2.9 juta. Dia dapat punguan lebih kurang 2 juta je. Kan? Kita tak tahu, biasalah hasil kita dengan teman-teman. Dia dapat punguan 2 juta je. Itu tak apalah. Biasalah pungutan kadang 70%. Tetapi tonggakkan dia, bila saya semak tonggakkan dia berapa? 7 juta. Bukan double, hampir triple. Patutlah dipanggil. Hampir triple tonggakan dia. Sebab apa? Bila langkah-langkah tidak diambil, langkah-langkah awal tidak diambil,
itulah yang akan berlaku. Kamu naik ya, nak? Okey tak? Tak apa nak okey juga lah. Ni saya cerita ni di Semenanjung. Ada begitu yang begitu. Tapi tak apa, tugas kita jalankan. Dan alhamdulillah saya dapat selang 1 bulan saya balik, mereka dah mula buat operasi sita. Berani lah. Kalau tidak, punca dia adalah gangguan daripada ahli majlis. Ahli majlis kata tak kisahlah, tak payah lah, aku tak kat situ apa dah. Aku cover. Kan? Jadi kita benda-benda tu lah. Jadi ahli majlis kita hentak sekali. Ahli majlis kita beritahu sekali. Awak nak projek kawasan awak, nak bangun kawasan awak, bantu majlis, bantu PBT untuk dapatkan tunggakan cukai, awak tak nak, cuba bantu. Jangan ada kepentingan pribadi. Jadi betul Soeb yang tuntutan 2.9 juta kan, so dia manage to collect 2 million kan. What happened to yang 7 million tu? Now berapa persen sudah boleh di-take? Baru balik tadi, baru beberapa bulan, belum tahu lagi berapa. So, masa that tahun tu 2.9 juta sasaran dapat di-take 2 juta. Itu yang dorang banyak buat. Tak, belum lagi. Belum ada inisiatif baru lah. Ya, ni sekarang ni baru tengah buat. Tapi artinya sebelum tu memang tak buat apa. Collection pun teruji. Bayangkan berapa waktu tu. Tapi 7 juta tu berapa tahun? Agaknya selepas lagi hidup kan. Paling tidak kalau di Malaysia Semenanjung ni, paling tidak pun dia ada 2 cara. Adalah tonggakan yang 6 tahun ataupun dia termasuklah yang lepas-lepas yang sampai nanti tengoklah macam mana saya. Pun ada juga di Sabah kan. Dulu sampai 2 kali. Dia pernah bagi masa saya popam tu, menteri tak saya. Menteri minta saya bagi tentang tunggakan. Di Sabah pun dah mula dia yang double. Dah mula double. Berapa tu? Mula-mula kita tak buat. Kita tak. Ada beauty yang lain yang dah berjaya. Contohnya kalau di Johor tu Pontian, dia punya tunggakan dia tinggal 10%. Asal dia 30-40% dah. Tinggal 10%. Bayangkan. Setiap BBT akan dapat misalkan masalah tunggakan. Dia ada masalah yang tak terselesaikan. Sekiranya ada kemauan, ikhtiar, pastinya ada jalan penyelesaian. Memang jaga tunggakan ni memang susah, mencabar dan tidak dihargai sangat. Tetapi demi tanggungjawab, diamanahkan, jalan terus. Jangkaan khususnya dapat meningkatkan prestasi pungutan tunggakan ke paras yang minima, tunggakan ke paras yang minima dan hasil kepada yang maksimal. Dasarkan tunjangan. Dia kata kan, sewajarnya pengurusan tunggakan adalah dilaksanakan dengan rasa gembira, terbuka dan berterusan, dan kita anggaplah sebagai satu amanah. Seronok ni kan, kita tolong pungut hutang, seronok. Kita telah menyelamatkan orang lain daripada berhutang, daripada dia walaupun amalan dia hebat, malam tahajud, siang mayang duha, baca Quran gila-gila kan. Tak gila, baca Quran betul-betul kan, masuk sungguh-sungguh dia buat, tapi dia ada hutang, bahaya. Walaupun dia kata walaupun mati syahid, kena selesaikan, mungkin oleh dia ataupun oleh waris-waris. Tahulah, tenang. Maknanya kalau kita bagian tunggakan ni, kita membantu orang daripada berhutang, dapat selesaikan hutang dia melalui tindakan kita yang lemah lembut, melalui tindakan kita yang hikmah, atau sesekali kita keras, sesekali kita cita, sesekali kita rampas, sesekali kita lelong, sesekali kita beri amaran pada dia. Dia telah selesai daripada hutang, dia selamat daripada besar tanggungjawab dan pahala pun besar kalau jadi air. Boleh tak semangat lah, aku cakap semangat ni. Okay. Kalau sampai 12